Dalam dunia electric vehicle, perasan tak? Kereta-kereta dia mesti bentuk pelik. Dalam pun super canggih. Assalamualaikum, apa khabar? Hazil Samsuri. Hari ini saya bersama dengan offering baru daripada BMW. Dilancarkan dalam tahun 2021 di Malaysia. Bukan tahun ni pun, tahun lepas. Ini dia, BMW iX xDrive 40. Harga dia semasa dilancarkan dalam tahun 2021 melebihi RM400,000. Tetapi selepas insentif kenderaan elektrik dilancarkan, turun RM65,000, harga dia sekarang bermula daripada RM361,000. Mahal? Kereta elektrik tak ada yang murah. Itu pun RM361,000 tu pun tidak ada cukai langsung. Tak ada import duty, tak ada sales tax. Yelek, apa pun cukai, tak ada. Untuk kereta, muka depan ni dah macam muka kita lah, muka manusia. Dan untuk BMW, tak lain tak bukan the kidney grill. Natang ni. Dan kalau kau perasan, design BMW makin lama, makin besar kidney grill dia. Dan hari ni, memang sangat besar dan paling best sekali, dia bukan grill pun. Dia tak ada lubang langsung kat sini. It's a flat plastic panel or acrylic dia kata. Dan di belakang panel ini terletak pelbagai jenis sensor. Ya, ni dia. Dan lampu hadapan dia LED kecil. Dan yang ini ialah model bukan yang sport. This is the iX xDrive 40 yang biasa. Kalau yang sport datang dengan laser light. Yang ini LED biasa, matrix light pun tak ada. Yang dia ada auto high beam. Dan kalau kau rasa bentuk dia tinggi, sebabnya dia ialah sebuah SUV. Nampak? Sebelah tepi dia dah nampak bentuk SUV dia. Walaupun tak berapa tinggi. Still, this is not a small car. This is huge. Tayar dia ni sebenarnya saiz dia ialah 21 inci. Dalam masa nak konon jimatkan tenaga, dia pakai juga tayar 21 inci. Sebab apa pun, walaupun setegar mana environmentalist ni, bila datang kat kenderaan, gaya diorang mau juga. Belah belakang dia pun menunjukkan reka bentuk gaya baru BMW. See? Belah sini mengingatkan saya pada Audi Q5 bila buka boot dia. Sama juga ada benda ni. Dan jika anda tengok baik-baik, anda akan dapat lihat boot yang memang besar. Dan bawah ni tak ada spare tire. Dia ada charging cable semua letak dekat sini. Paling menarik kalau anda tengok rapat-rapat dekat sini, ini ialah bahan komposit. Carbon fiber. Sebenarnya untuk BMW iX, chassis dia bukan daripada alloy sepenuhnya. Dia ada apa yang BMW panggil carbon cage. Bermakna sebahagian daripada kerangka kenderaan ini dibuat menggunakan bahan-bahan komposit. Contohnya seperti carbon fiber. Kenapa? Ringan. Boot dia ada fungsi di mana kita boleh turunkan seat tu menggunakan butang-butang kat sini. Dan korang netizen kan, semua benda nak tanya kan, apa ada dalam ni? Meh, saya buka. Nah, fuse. Macam saya cakap tadi, bentuk kereta elektrik semua pelik-pelik. Dan iX ni pun bentuk dia pun sedikit pelik. Tapi dalam pelik-pelik dia pun, charging port dia macam fuel lead untuk kereta enjin biasa. Tak pelik pun, ada sebelah satu ni sahaja, sebelah driver. Dan dalam dia ni, kita ada charger pula. Charger type 2 kat atas ni. Dan juga untuk DC fast charging. So, ada dua kat sini.
Dan ada status light dekat sini. So sini kalau kuning, apa dia, biru, apa semua ada semua kat sini lah. Ada. Dan lampu ni sebenarnya bila tengah charging, dalam 1 minit, 2 minit dia akan padam. Nak tengok balik, kena buka kunci kita, tekan button, lampu ni naik balik. Kereta elektrik ni antara benda yang saya belajar lah. Walaupun dengan kereta elektrik lama saya kat rumah tu pun, badan dia ni memang menggunakan pelbagai jenis material sebab nak ringankan. Dan untuk BMW ni, tak susah untuk kita tahu barang komponen apa menggunakan material apa. Dekat panel belakang ni, besi alloy. Pintu dia, komposit. Dan line light copper ni memang pada saya sangat stylish sampai dekat belakang ni. Cantik. Dan kemudian kita sampai ke pintu. Pintu dia ni pula tak ada grab handle. Apa yang anda perlu buat? Tangan masuk kat dalam. Ada button dalam tu. Tekan. Dan anda akan lihat kabin dalam yang canggih tapi masih lagi meneruskan tema pelik dia. Dalam untuk iX ini memang bentuk dia sangat unik untuk BMW, di mana banyak bentuk-bentuk bersegi digunakan, starting from the steering wheel itself. Yang ini bukan bulat. Yang ini bentuk hexagonal. Memang nampak pelik, nampak macam kereta F1 punya steering pun ada, tapi tak ada masalah pun. Boleh dia pakai dan memang sedap dipegang. Spoke cuma ada 2 dekat tengah ni sahaja. Dan dashboard ni seperti anda lihat, kosong, tak ada banyak button pun. In fact, apa yang anda akan lihat ialah skrin melengkung ini, di mana sebenarnya dia ada 2 skrin. Satu instrument cluster untuk pemandu dan kemudian kita ada skrin yang sangat besar untuk semua orang yang lain. Dan kemudian kita ada floating center console ni yang cantik ni. Atas ni ada iDrive. Now, untuk kereta elektrik, tema canggih akan diteruskan. Bila kita start, anda dengar je lah bunyi dia. Macam bunyi dalam Star Trek ataupun Tron. Kemudian, kita ada, ada wireless charging kat sini ni. Wireless charging port dekat situ. And then, graphic interface yang digunakan ni pun memang cantik dan skrin ni memang laju. Memang saya suka sangat benda ni. Plus, kadang-kadang kita pun tak faham apa benda yang ada kat tengah-tengah ni. Sebab benda ni pun kadang-kadang kita tak perlu ada pun tak apa. Nampak ni, grafik ni. Kereta ni. So, saya tak suka gambar angle macam ni. Saya boleh tukar ke bawah sikit, ke atas sikit, ke sini sikit. Atau saya pusingkan dia. Dan dia tak ada lag pun. Perlu ke benda ni dalam kereta? Tapi untuk menarik minat orang agar membeli kereta elektrik, benda-benda ni kena ada. Nampak canggih. Has it got to do with the driving part? Yelek, tak ada. Anyway, this car comes with Apple CarPlay ataupun Android Auto wireless and it can support 2 mobile phones. Ada 2 phone yang boleh kita sambungkan kat sini ni. Dan kemudian seat dia ni. Seat dia ni pun saya suka dengan design grafik cara macam ni. Plus headrest dia yang bersepadu dengan ada lubang dekat situ tu. Seat ni sebenarnya ingatkan saya pada kenderaan-kenderaan Porsche ataupun kenderaan-kenderaan kereta sport. Dan untuk practicality, kita ada storage system dekat dalam sini yang boleh lah. Plus orang perempuan boleh letak barang dekat bawah ni. Walaupun saya tak sarankan. Kenapa? Kalau anda letak barang dekat sini, tengah corner ke apa, barang tu, handbag tu mungkin boleh bergerak masuk bawah pedal brake, dah tak boleh nak tekan pedal brake. So, biarkan kosong. That is the best. iX ni memang sebuah kenderaan 5 tempat duduk premium dan space untuk penumpang belakang memang sangat luas dan sebagai sebuah kenderaan elektrik, flat floor yang rata tu, tak ada apa-apa. Aircon, corong aircon ada 4, kiri dan kanan. Dan dekat depan ni, setiap seorang ada 2 USB-C port dekat sini. Situ dengan situ.
Seat dia ni jujur saya cakap pada saya sedikit tegak. Patutnya boleh recline kan, tapi nampak gayanya macam tak boleh pun. BMW nampaknya macam sengaja nak tunjukkan carbon cage itu sebab panel keliling pintu ni, the door seal semua ni memang tak bercat dan anda nampak carbon fiber yang digunakan di sini. And then we move to the door itself. Pintu dia ni pun memang sangat lain daripada BMW. Malah the first thing yang saya cakap bila saya tengok pintu ni, is this a Mercedes-Benz? Sebab nampak ni, nak control seat ada dekat pintu. Button setting ni pun dekat pintu. Sebiji macam Mercedes-Benz. Satu lagi benda yang anda akan perasan ialah tidak ada grab handle untuk buka pintu. Tak ada. Sebab dia guna button. So, kalau passenger kau masuk, first time masuk dalam iX, guarantee bila dia nak keluar, macam mana aku nak buka pintu? Button ni. Tapi apa kata kalau button ni rosak? Ataupun bateri kong? Macam mana nak buka? Kat bawah ni yang tersorok ni, ada tuil pintu manual. Ada. Dan satu lagi benda unik yang akan anda jumpa di dalam kereta ini ialah penggunaan bahan-bahan kain dia. Fabric. Macam di sini ni ialah fabric kerana ini ada speaker. Dalam sini pun mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab yang ini datang dengan berbelas-belas speaker. Audio quality is super good, dah lah kereta senyap. Dan kemudian kita ada satu slot dekat sini, perfect untuk simpan handphone. Siap getah lagi supaya tak ada bunyi. This is what I call awesome. BMW iX ni memang sebuah SUV yang besar. Okay? Dan family saya sangat suka kereta ni sebab dia besar dan selesa. Contohnya sebelum masuk kereta ni lagi, dia dah start onkan aircon dia untuk pre-conditionkan kabin supaya sejuk. Wah, anak-anak saya cukup macam, suka lah kereta ni, selesa apa semua. Ya, memang betul pun. Dan dalam dia memang cantik, penuh dengan skrin-skrin besar, high def, dengan design yang kereta lain tak ada. Okey. Nah, untuk pemandu macam saya pula, saya gunakan dalam range dia 425 km. Okey. Memang tak ada masalah pun lah. Okey. Bawa lah dengan cara yang memadai. 90, 100, janganlah melenjan. Bila melenjan tak dapatlah 400. Okey. Ia sebenarnya bergantung pada kelajuan, cara penggunaan dan juga bentuk muka bumi. Kalau banyak mendaki, tak ada menurun, kau tak nak regen bateri, kuatlah bateri kau, kuatlah power kau, kuranglah range. Kalau banyak menurun, silat-silat lebih daripada 400 km pun boleh pergi. Dan yang paling saya suka sekali ialah torque dia, 0 to 100 dia. Nampak? Kita tunjukkan dekat ni. Din dengan Salina kat kita sebelah tengah ambil video. Saya tunjukkan torque dia. 1, 2, 3. Kau? Ke belakang dia. Sebab kereta elektrik, torque ataupun daya kilas datang daripada 0 RPM. Tekannya terus engkau akan dapat maksimum torque. Dan kereta ni boleh pergi ke 0 to 200 dia memang cepat. Cuma bila dah bawa macam tu, bateri kau turun cepat lah. Tak payah cerita 400, tak payah cerita 300. 100 km pun boleh tentu kalau kau tekan habis-habis. Ini masalah dengan bateri. Kalau kereta petrol ataupun diesel, kau tekan habis-habis. Kalau full tank, biasa dia boleh jalan 500. Kau tekan macam tu, kau mungkin dapat 300.5, 400. Still, jauh lagi tu. Untuk kereta elektrik, tidak. Dia memang betul-betul boleh telan sedut tenaga kalau kita tak berhati-hati. So, bila nak bawa kereta elektrik, memang kena berhati-hatilah. Ya? Dan sekiranya kita bawa kereta elektrik dan kita tak pernah pergi ke destinasi itu, memang kita tak tahu berapa banyak power dia akan guna. Sebab, macam saya cakap tadi, bentuk muka bumi tu memainkan peranan. Kalau banyak mendaki, tak boleh nak regen. Ataupun atas highway rata, tak boleh nak regen sangat. So, penggunaan bateri tu mungkin menurun. Tapi kalau dia ada naik turun, banyak turun. Bila turun tu kita boleh regen bateri, boleh pergi lebih jauh daripada tu. Sebab tu, untuk pengguna EV macam saya tahu, okay, pergi Shah Alam, aku tahu kereta ni selamat nak pergi, aku akan dapat ekstra lebih macam ni. Nak pergi ke Selayang macam ni, nak pergi ni. Tapi bila ada tempat baru, mula dah rasa macam, alamak, berapa jauh ni betul ke ni cukup ke? Charger sana okey ke rosak ke apa ke? Kereta elektrik secara jujurnya sekarang ini masih belum sepraktikal kereta diesel dengan petrol. Dia memang kurang praktikal sekarang ni kerana bateri. Ya. Bila bateri teknologi dah okey, charging teknologi dah okey, boleh cepat macam nak isi minyak kereta biasa? Yes.
buat masa sekarang ni, range yang cakap 400, 600, 1000 pun, kalau cara bawa macam aku ni, sebab aku suka bawa kereta, bye-bye car. Tak akan dapat range yang dia cakap tu. So, kena bawa dengan cara mengemut. Sebab itu banyak kerajaan suka kereta elektrik, kerana nombor satu, bagus untuk alam sekitar. Nombor dua, owner kereta pemandu akan tahu kalau laju, bateri aku akan cepat habis. Now, untuk charging pula, kereta ni ada dua jenis charging system. Satu AC, maknanya dekat rumah. Kalau pakai 3-pin plug tu dengan bateri 76.6 kWh, betul lah, 76.6 kWh. Kalau pakai 3-pin plug tu, 2 hari pun belum tentu penuh daripada kosong. Kat rumah saya ada charger kecil 3.7 kW untuk 16A. Yang itu okey lah. 24 jam baru penuh kot. Semalam saya isi dapat jugalah penuh kan kereta ni kan. Okey, sebab yang itu lebih untuk kereta EV kecil macam Zoe saya. Kalau dekat luar pun, apa charger besar pun, onboard charger dia ni hanya boleh terima 11 kW sahaja onboard charger. So kalau ada charger kat luar tu, AC charger yang boleh letak 22 kW lah apa, tak guna. Sebab maksimum dia boleh telan 11 kWh sahaja. Sebab kereta elektrik ada onboard charger. Charger dalam kereta tu sendiri dia ada. Nak cepat, kena pergi DC fast charging. DC ni yang besar-besar tu lah. Cost dia lebih kurang 150,000 satu lah DC fast charging, tak silap saya lah. Yang tu memang boleh cepat. 80% charge boleh masuk dalam masa lebih kurang berapa, 20 minutes kot. Ke 8 minit, tak ingat. Tapi cepat lah. Less than half an hour dah boleh dapat 80% daripada kosong. Cuma kita jarang sebenarnya kereta ni pergi kat charger 0%, jarang sangat. Selalunya adalah 20-25%. Okay? Memang ada pun. Macam sekarang ni tengah turun bukit, saya tengah regen. So dapat balik tenaga bateri. Tak cukup regen tu, saya tarik B ni dekat ni. Daripada D saya tarik ke bawah, D balik. Saya regen dengan lebih laju. So dapat banyak balik power. So kereta elektrik ni sebenarnya bukan sama macam kereta biasa. Bila masuk, banyak benda-benda yang kita kena belajar fungsi dia ni kat mana, macam mana, apa nak buat. Dan bila bawa, kita kena adapt dengan kereta ni. Saya bawa pelbagai kereta elektrik. Prinsip dia sama, tetapi cara dia, mana dia simpan menu dia, apa semua berbeza. So you need time to familiarize yourself with the car. And talking about uniqueness, kereta EV sekarang ni memang trend dia untuk bentuk-bentuk yang high-tech dan unik dan penuh dengan mainan-mainan gadget-gadget, walaupun tak perlu. Okey? Macam kereta elektrik dulu, dalam dia biasa saja, bentuk macam biasa, cuma ada bentuk yang moden sikit, ada skrin satu untuk cerita pasal charging. Itu cukup. Itu sebenarnya basic. Tapi macam ini ialah BMW, so of course crowd dia lebih sophisticated, so nak macam-macam lah. So bentuk spaceship ni, kalau anda minat, okey lah. Ya? Handling wise, yes, this is a BMW, tetapi this is an electric BMW with huge and heavy batteries kat bawah lantai ni. So bila kita ada benda berat, bawa laju, jalan naik turun, suspension ni pun akan membuang-buang jugalah. Kalau kat corner tu dia macam ni, jugalah bawa. Saya tak suka. So saya lebih suka bawa dengan santai untuk BMW iX ni, sebab pada saya itu lebih sesuai. I get better range and saya lebih selesa. Okey, nantilah saya akan sambung balik cerita pengalaman keluarga saya hidup dengan kereta elektrik tu. Memang saya tengah buat video tu. Dia akan keluar dalam TikTok Kareta. Okey, sebab market dekat situ TikTok tu ramai orang yang dahagakan ilmu sebab mereka budak-budak muda. So boleh pergilah kat TikTok. Jangan risau, saya tak menari-menari dalam TikTok tu. Saya memang dulu benci gila TikTok, tapi dah lama saya tengok, saya kaji, okey lah. Ada juga ruang-ruang di mana kita boleh memberi ilmu kepada audience dekat sana. Ada ruang-ruang di mana kita boleh mencari pahala dalam kehidupan kita yang sibuk ni untuk orang-orang sana yang sentiasa dahagakan ilmu. So yang tu yang saya gunakan lah. So untuk kisah saya bersama kereta Zoe saya, keluarga saya dengan Zoe saya tu, head to our TikTok channel. Okay? Sekian saja daripada saya, Haziq Samsuri. Terima kasih BMW Malaysia for giving us the opportunity to test drive this amazing electric SUV. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.